Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai guys, so hari ni saya nak cerita dengan korang semua tentang satu organisasi yang pada saya akan jadi satu tentangan hebat untuk pasukan Mugiwara no Ichimi selepas Perang Negara Wano nanti. Di mana saya akan cerita dengan korang semua hari ini tentang organisasi Cypher Pol. Untuk pengetahuan korang, organisasi Cypher Pol ni dia ada banyak. Dia ada CP1, CP2, CP3 sampailah ke CP9. Tapi saya tak naklah cerita dengan korang pasal semua CP2. Saya just nak fokus pada korang semua hari ini tentang CP yang paling teratas sekali, iaitu saya akan cerita dengan korang semua tentang Cypher Pol Aegis Zero ataupun lebih dikenali sebagai CP0. Kalau nak dibandingkan dengan CP unit yang lain, CP0 ni lebih atas lagi lah daripada diorang semua ni, macam saya cakap dekat yang tadi tu. Dan untuk pengetahuan korang, kalau nak dibandingkan dengan CP9 pun, CP0 ni lebih bijak dan lebih power daripada CP9 yang pasukan Mugiwara tewaskan dekat Enies Lobby R. Antara anggota-anggota yang berada dekat dalam CP0 ni sebenarnya kita dah kenal, dan sebenarnya separuh daripada CP0 ni merupakan bekas anggota kepada CP9 itu sendiri. Sebagai contohnya, CP0 ini di-lead oleh Rob Lucci, yes, yang bekas CP9 tu. Dan juga Hattori juga berada dekat dalam pasukan CP0 ni. Hattori tu apa? Hattori tu yang burung yang sentiasa ada dengan Lucci itulah. Dan Kaku yang berlawan dengan Zoro dekat Enies Lobby Arc juga berada dekat dalam pasukan CP0 ni. Dan satu karakter yang ramai orang benci, ramai orang tak suka dekat Enies Lobby Arc juga berada dekat dalam anggota CP0 ni. Tapi dia dah tak jadi ketua dah. Dia dah jadi anggota bawahan, iaitu Spandam. Tapi dia still berada dalam CP0 juga. Bukan setakat dia orang ni saja berada dekat dalam CP0 ni. Banyak lagi anggota lain, seperti contoh macam Stussy, dan ada beberapa orang yang still kita tak tahu nama dan tak tahu muka sebab diorang ni pakai mask, so kita tak tahu muka diorang ni macam mana lagi. Jadi Cypher Pol Aegis Zero ataupun lebih dikenali sebagai CP0 ini adalah anggota yang paling kuat di antara semua anggota macam saya cakap tadi, dan diorang ini bekerja di bawah World Nobles ataupun lebih dikenali sebagai Ten Review ataupun Celestial Dragon, di mana kalau Celestial Dragon ni mengarahkan diorang untuk buat satu kerja, diorang ni akan buat kerja tu dengan bersungguh-sungguh dan diorang akan selesaikan kerja itu. Contohnya macam kalau Celestial Dragon bagi diorang kerja untuk bunuh orang ataupun tenggelamkan pulau ke apa ke, diorang tetap akan buat walaupun kerja itu mustahil. Tapi unit CP0 ni dia punya lain dia daripada CP-CP lain. Diorang ini bekerja directly untuk World Nobles, untuk Celestial Dragon. Kalau macam CP lain diorang ada tugas lain, tapi CP0 ni dia memang betul-betul untuk the World Nobles, dan diorang ni kadang-kadang bekerja untuk the World Government jugalah. Penampilan pertama CP0 dalam dunia One Piece adalah di Dressrosa Arc, di mana time itu yang waktu Doflamingo cakap yang dia dah berhenti daripada Shichibukai, dia dah berhenti jadi Raja Dressrosa. Time itulah CP0 kali pertama muncul, di mana Doflamingo telah pun memanggil CP0 untuk memberitahu pada rakyat-rakyat Dressrosa tentang cerita sebenar, iaitu di mana itu merupakan cerita palsu. Dan CP0 sendiri cakap dekat rakyat-rakyat Dressrosa yang berita itu sebenarnya adalah berita yang tersalah cetak. CP0 juga cakap dekat rakyat Dressrosa yang jangan hebahkan lagi benda ni dekat dunia luar. Just cakap dengan beberapa orang dekat dalam negara Dressrosa sajalah, jangan bagi tahu lagi kat dunia luar. Dan dia orang juga cakap yang cerita sebenar akan dikeluarkan di surat khabar yang baru, akan dicetak pada pukul 3 petang waktu One Piece pada masa itu. So selepas itu kita dapat tengok CP0 adalah ketika Law bersama dengan Usopp, Robin dan juga Shiza, yang time tu diorang nak serahkan Shiza balik dekat Doflamingo. Diorang lepak dekat kafe time tu, diorang tengah minum-minum macam tu kan, tengah-tengah lepak-lepak. Tiba-tiba ada CP0 yang lalu berdekatan dengan kafe diorang tu. Jadi diorang ni pun tutup muka, lagi-lagi Robin lah, sebab Robin ni kan kena wanted dengan World Government. Dan Robin cakap yang CP0 ni adalah anggota yang paling berbahaya antara CP lain. Dan Usopp memang betul-betul terkejut tentang CP0 sebab diorang tak tahu lagi tentang CP0 ni. Jadi time Law berlawan dengan Doflamingo, Doflamingo cakap dekat Law yang dia boleh mengawal ataupun dia boleh mengarahkan CP0 untuk buat kerja-kerja dia. Lebih-lebih lagi contoh macam kerja-kerja kotor Doflamingo. Bila Doflamingo cakap macam tu, Law memang betul-betul terkejut lah, sebab yang boleh mengarahkan CP0 adalah World Noble sahaja dan World Government. Kenapa Doflamingo ni boleh mengarahkan CP0 ni? Doflamingo pun cakap dekat Law yang dia menyimpan satu rahsia besar, iaitu the National Treasure dekat Marijoa. Dan kalau rasa itu terbongkar, semua orang tahu, maybe dunia akan jadi terbalik. Dan sebenarnya Doflamingo juga macam korang tahu adalah Celestial Dragon sebenarnya. Jadi itu antara sebab-sebab dia boleh kawal lah. Tapi sebab utama yang dia boleh
boleh mengarahkan CP0 adalah kerana dia menyimpan harta Marijoa yang macam saya cakap tadi tu. Jadi bila Doflamingo telah pun ditewaskan oleh pasukan Luffy, Sabo telah pun pergi berjumpa dengan pasukan Luffy yang baru saja mengalahkan Doflamingo, dan dia cakap dekat pasukan Luffy tu yang CP0 akan datang semula ke negara Dressrosa. Sabo juga cakap yang CP0 datang ke Dressrosa sekali lagi adalah kerana dia orang nak mencari dan memburu The Revolutionary Army. Untuk pengetahuan korang, yes, memang betul-betul CP0 datang keesokan harinya ke Dressrosa untuk mencari The Revolutionary Army. Dan bila dia orang sampai kat Dressrosa, bila dia orang pergi ke underground port di mana tempat-tempat Doflamingo letak senjata-senjata yang Doflamingo buat, dia orang dapati yang bahawa senjata-senjata itu telah pun hilang, dan dia orang syak yang Revolutionary Army lah orang yang bertanggungjawab yang ambil senjata-senjata itu. Dan memang betul pun Revolutionary lah yang ambil. Terusnya kita pergi ke Whole Cake di Island Arc, di mana CP0 telah pun menghantar satu ahli diorang untuk pergi ke dalam jamuan parti Big Mom, di mana mereka telah pun menghantar Stussy, iaitu Stussy menyamar sebagai salah seorang underworld untuk Big Mom. Selepas pasukan Mugiwara telah pun buat kecoh dekat Whole Cake di Island Arc, Stussy ni sebenarnya dia reveal yang dia datang situ sebab dia nak ambil Tama Beko Box ke. Saya salah pronounce, saya minta maaf sebab saya tak tahu nak pronounce benda tu macam mana. Dia sebenarnya adalah kotak yang time dekat Fisherman Island Luffy dapat daripada Ryugu Kingdom, tapi Luffy bagi benda tu kat Big Mom. Sebenarnya dalam kotak itu dia ada bom. Jadi sebenarnya Stussy cakap yang benda itu lebih baik dekat tangan World Government daripada dekat tangan Lanun-Lanun, lebih-lebih lagi dekat tangan Big Mom. Dan Stussy berjaya escape Whole Cake di Island bersama dengan Big News Morgan. Hari sebelum Reverie bermula, salah seorang daripada Celestial Dragon yang kita benci, iaitu Charlos yang Luffy pukul tu, telah pun buat satu kerja yang bodoh lah pada saya. Dia pergi menangkap Shirahoshi, di mana dia nak jadikan Shirahoshi tu sebagai haiwan peliharaan dia. Jadi bila Sai dengan Leo cuba untuk menyelamatkan Shirahoshi, mereka berdua ni telah pun dihentikan oleh CP0 sendiri. Bila Raja Neptune cuba untuk menyelamatkan Shirahoshi, di mana dia nak memukul Charlos telah pun mengarahkan Lucci bersama dengan ahli CP0 yang lain untuk membunuh Raja Neptune. Pada ketika itu, ejen-ejen CP0 yang berada dekat kawasan itu ialah Lucci, Hattori, Kaku, Stussy dan seorang lelaki yang kita tak tahu nama tu lah, yang pakai topeng tu. Lucci ni dia dah bersiap sedia nak bunuh si Neptune ni, tapi tiba-tiba Charlos dipukul oleh seseorang dan semua orang dekat tepi tu memang panik lah. Tapi yang pukul Celestial Dragon tu adalah Celestial Dragon sendiri. Jadi Don Quixote yang dah menyelamatkan Raja Neptune dan juga Shirahoshi tu telah pun cakap dekat CP0 untuk memberhentikan serangan terhadap Neptune. Dan untuk pengetahuan korang, sebenarnya Don Quixote ni yang Celestial Dragon yang menolong diorang ni ada kaitan dengan Ryukyu Kingdom pada waktu dulu. Seterusnya kita pergi ke Wano Arc, di mana ejen-ejen CP0 telah pun datang ke negara Wano dan berjumpa dengan Shogun Wano, iaitu Orochi, di mana diorang nak deal dengan Orochi tentang senjata-senjata untuk diorang supply lah, sebab Doflamingo punya tempat dah tak ada untuk supply senjata, jadi diorang perlu dapatkan senjata daripada negara Wano. Jadi diorang berurusan dengan Orochi. So itu saja daripada saya, dan buat masa ini itu saja info yang saya boleh bagi kat korang tentang Cypherpol AG0 ni. Dan saya sendiri merasakan bahawa CP0 ni akan mainkan satu peranan besar selepas Wano Arc tamat. InsyaAllah kita jumpa lagi kat dalam next video, dan terus support Faiz di studio ni supaya Faiz di studio ni dapat 100k subscriber sebelum tahun 2021. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.